beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ada iza jitama'ah iftaraka wa iza iftaraka ijtama'ah. Dia lapas fukara, fakir dengan miskin. Iza jitama'ah, kalau berhimpun satu ayat macam ni, iftaraka, makna lain-lain. Makna lain-lain. Fakir dipanggil aswaq, lebih dahsyat kedudukan daripada miskin. Dia perlu belanja satu hari RM50. Kalau fakir, dia dapat 50 ke bawah. Kalau miskin, dia dapat separuh ke bawah. Kalau fakir, dia dapat separuh ke bawah. Kalau miskin, separuh ke atas. Tapi tak cukup. Dia 50, dia dapat 40, 48, 47. Itu dipanggil kategori miskin. Kalau fakir, dia tak dapat 40, dia dapat 25 ke bawah. 20, 23. Mana aswaq, dia terlebih dahsyat kedudukan dia. Itu mana fakir. Itu kalau dia berhimpun. Kalau diitlak satu ayat, fakir je, masuk miskin. Kalau sebut miskin, masuk fakir. Itu mana iza ijtama'a iftaraka wa iza iftaraka ijtama'a. Maka dalam ayat ini dia ada dua tafsir, syariat wal haqiqah. Syariat pada hukum fiqh kita, orang sesungguhnya sadakat bermakna zakawat. Mana zakat diberikan kepada apa? Fakir dan pada orang miskin. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Dia gunakan dengan apa? Dengan lam litamlik. Kalau pada sabilillah dia guna pi, wa fi sabilillah wa fi riqab, itu lain makna. Dia guna pi lain makna kan, bahasa Arab dia lain. Bermakna kalau dia guna lafaz pi, dia 4 yang gunakan lam, 4 guna pi. Kalau dia kata pi sabilillah, bermakna dia tak boleh, dia kena tengok keadaan dia. Dia dah bagikan atau zakat untuk bergerak sabilillah. Tiba-tiba peruntukan dia untuk pergi sebulan tu, tiba-tiba tengah jalan tak jadi perang. Benda tu kena pulang balik. Itu maksud dia. Di sini lam litamlik, mana milik terus. Fakir miskin dia milik terus. Mana dia dapat benda tu memang hak dia terus. Tapi kalau macam apa? Sabilillah, di antaranya dalam mazhab Imam Syafi'i orang mengaji agama. Dan niat mengaji tadi bukan untuk pakai diri dia, tapi dia nak sebarkan agama Allah. Maka di sabilillah yang boleh makan zakat. Tiba-tiba dia bagi dia 5,000 nak pergi mengaji Mekah. Tiba tak jadi, ada perang, balik 5,000 kena pulang balik. Dia kata ini alhamdulillah rezeki, tak boleh kan. Kena hantar balik ustaz zakat atau kena hantar balik siapa orang begini. Dia guna fi lain makna, kalau guna lam litamlik lain makna. Ada 4 dia guna lam, 4 dia guna fi. Terbeza dia. Itu tafsir segi syariat. Mana di fakir miskin dia 3 sudut. Harta dia tak ada, kerja dia pun tak ada, atau usaha dia tak cukup, kemudian nafkah dia pun tak ada orang support dia. Dia sebatan kara je, anak-anak semua tak ada, dan baru dia sah menerima. Sebab dia tahqiq dalam makam fakir wal masakin. Di sini kena jaga betul-betul ni. Kita bagi zakat kena pastikan betul-betul. Kena tengok orang tu sian ni kan. Banyak orang Melayu kita keliru dalam masalah memberi zakat, beri anak yatim. Anak yatim tak masuk asnaf. Kita bagi anak yatim RM50, anak yatim senyum. Berapa? Bapak dia meninggal korporat, 5 juta duit dia tak boleh makan ni. Dia tengok duit kita RM50 dia senyum. Dia punya duit dalam bank ada 50 juta tak boleh makan. Anak yatim tunggal pula tu. Ingat dia makan asabah habis semua. Bapak dia mati semua dia punya kan. Padahal dia tak boleh terima zakat. Dia pula kena keluar zakat. Dia kena keluar zakat tu. Bagi pemegang amanah, dia wajib mengeluarkan zakat anak yatim yang disimpan. Waktu dia 3 juta misalnya, dia kena keluar. Pemegang amanah kena keluarkan tu. Sebab dalam hadis kata, jangan kau biarkan anak yatim, harta anak yatim dimakan oleh zakat. Apa maksud dia? Makna harta anak yatim kena keluar. Maksud anak yatim jangan bekukan, pergi buatlah, laburkanlah. Untuk maknanya pelaburan dan sebagainya, supaya harta anak yatim tu berkembang. Kalau tak kita biarkan, jadi setiap tahun kena tag zakat. 25% kena keluar. Jadi kurang. Nabi kata jangan biarkan anak yatim, harta anak yatim itu dimakan oleh zakat. Maksudnya kita kena kembangkan, jangan biar. Sebab tu menandakan zakat dia kena, sebab dalam hak yang suka hisab tu ada fakir miskin secara automatik itu. Itu tafsir syariat. Adapun tafsir hakikat yang kita nak pakai di sini ialah tafsir bil isyari namanya. Jadi tahqiq seorang dalam makam fakir, baru dia akan dapat. Kalau sini sarakat, di sini futuhat, ma'arif, anwar daripada Ta'ala didapat bila kalbi dia merasakan fakir. Apa makna fakir? Tak ada apa. Dia merasakan dia tidak memilik, bahkan dia rasa dia dimilik. Kalau kita rasa ini anak punya, anak tu tak gini, tu belum masuk fakir ni.
Orang yang merasa nampak diri dia ada lagi, bermakna orang tu masih apa? Merasa dia seolah-olah dia ada, dia kaya. Dan bila kaya tak dapat zakat. Makin tak, bila dia rasa dia ada, dia tak fakirkan diri dengan Tuhan, dia tak akan dapat faid, limpahan rohani, wanwar, futuhat, macam-macam sebenarnya. Sir-sir dia akan dapat. Sebab kena tahqiq. Tahaqqaq bi faqrika yamudduka bi yina'ih. Tahqiqkan kamu makam fakir, baru kamu dibantu oleh Ta'ala. Ya. Jadi nak tahqiq fakir macam mana? Ya. Dia kena gunakan zikrullah yang membawa makna kebesaran kaya ghina Allah. Dia pandang ghina illa kaya Tuhan, baru dia kenal dia miskin. Dia pandang keagungan Tuhan, baru dia rasa dia lemah. Dia pandang mana iradah Tuhan, baru dia boleh tanamkan iradat dia. Dia pandang kudratillah, baru hilang kudrat makhluk. Sebab dia nak memandang biz azkar dengan zikrullah. Nur azkar, nur zikir, dia akan memadamkan pandangan makhluk dan terus terselah kebesaran, keagungan, kewujudan Tuhan yang sebenarnya. Baru dia akan dapat madat atau keadaan dia. Maka tahqiqkan fakir. Sebab dia pusing-pusing balik, dia kena banyak zikrullah ma'al fahmi. Zikir serta menghayati. Dan secara itlaq termasuk semua sekali ismu zat. Dia gunakan lafaz Allah. Wazkuri isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebut kamu akan nama Tuhan kamu. Macam mana nama Tuhan kamu? Allah. Benar, wa tabattal ilaihi tabtila. Zikir secara tabattul. Apa tabattul? Kosong ingat izan lain, konsentrate terus dengan dia. Anda akan dapat banyak bantuan rohani dari Allah Ta'ala. Habis itu, maksud dia sesungguhnya sedekah hanya untuk, digunakan lam litamlik, milik orang-orang fakir dan orang miskin. Mana orang yang kalbi dia miskin dengan Allah, dia akan dapat futuhat. Orang yang kalbi dia fakir dengan Tuhan, maka dia akan dapat madat daripada Allah Ta'ala. Ya, kalau dia tak fakirkan, jawab dia akan jadi sesat. Ya, ayat lazim selalu kita baca apa? Innal insan, sesungguhnya insan. Kemudian Tuhan kata apa? Layatgha. Dia guna lam tu, lam masyarakat. Layatgha, sesungguhnya akan jadi melampau. Bila insan tu melampau, ar-ra'ahu stagna, bila dilihat dia terkayu. Ya, saya tak perlu apa, saya okey je, tak ada apa. Saya tak perlukan bantuan. Awak setiap napas dengan Allah Ta'ala. Kalau tuan tarik sekali je habis, mati tu tuan. Ya, kita mu'allak, bergantung dengan kudratillah. Mana ada makhluk yang hidup atas dunia lepas daripada taksis iradat, semua dah siap azali. Ya, mana ada boleh bergerak satu tanpa daripada kudratillah. Ya, sebab dalam usuluddin kita belajar al-qudra wal al-iradu, al-qudra wal irada muta'alliqatan bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat peranan dia pada semua makhluk. Mana semua makhluk dalam genggaman kuasa Allah Ta'ala, dan semua makhluk ditaksiskan oleh iradat pada azal. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Tuhan kendak dengan iradat itu saja berlaku, Nabi kata. Kalau Tuhan tak kendak, maka tak akan berlaku. Sebab benda yang berlaku menterjemahkan masyiah. Masyiatillah mana taksis kendak Allah Ta'ala. Maka sila pandang benda itu. Kita banyak lupa. Tahu, bila tahu dia boleh bina akidah, tu mengaji usuluddin. Tapi dia nak sentiasa pandang, atau kena mengaji dalam tasawuf, kena banyak zikir. Bila zikir dia kekal, baru dia sentiasa boleh pandang. Bila kekal pandang, dia akan dapat makam muhasabah. Atas sikit lagi dia pergi muraqabah. Atas lagi tu kemuncak musyahadah. Baru boleh tamkin makrifat dia dengan Ta'ala. Maka jauhi sifat takabbur. Sebab orang yang tidak merasakan dia fakir, dia rasa dia kaya kan, mula takabbur datang. Ya, dia pandang orang sebelah mata. Apa semua fakir miskin. Ya, semua korupsi semua macam-macam dia pandang orang. Dia rasa dia hebat. Itu sifat syaitan. Siapa yang pakai sifat takabbur, dia rasa dia lebih hebat, dia lebih handal, ya, maka dia adalah mengikuti, ya, mazhab iblis. Dia punya apa? Sayyidul, ya, mutakabbir, dia boleh al-iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafir. Aba, dia enggan sujud kepada Adam arahan Allah Ta'ala. Wastakbara tu, dia rasa takabur. Maka lahirlah ucapan dia, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam ya Tuhan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dari api, kau jadikan Adam di tanah je. Tu. Cuba tak kemana, kau Tuhan reject terus. Terus habis menonggeng lintas. Sedangkan iblis data dunia ni tak ada satu ruang pun yang tidak ada kesan sujud iblis ni. Kita dalam surah ketapang pun tak habis sujud. Ya. Buat laki-laki pun tak habis, perempuan kita tak masuk. Iblis tak ada satu ruang tapak pun tak tentu. Dalam kitab Sirajul Talbin min Syarah bagi Minhaj oleh Syekh Zaini Dahlan, mufti kerajaan negeri Madinah. Ya, Syekh Zaini Dahlan. Sekarang
syarah bagi apa? Minhajul Abidin. Dalam kitab dia kata percikan iblis tu tadi. Tempat sujud. Akhirnya apa? Dia ada sikit takabur, jatuh terus. Ya. Sebab perjalanan kalbi adalah perjalanan sangat penting dipantau. Sebab dia menyebabkan insan tinggi martabat, dan dia juga silap menjadikan insan akan jatuh. Ya, dia tengok kalbi, dia tak tengok zahir ni. Allah Taala tak tengok zahir, kita buat ukuran. Ukuran seseorang tu hebat atau tidak bukan dikir zahir, dikir batin. Ya, dalam tu hakikat diri dia. Sebab luar boleh tiru dan bayar sangat kan boleh tiru. Dalam tak boleh. Habis. Kemudian jauhi sifat takabur kerana tidak bermanfaat amalan yang disertai dengan takabur. Kita buat ibadat dia kan banyak, lepas tu kita rasa aku lebih hebat, boom, jatuh habis kan. Menonggeng masuk longkang tu. Ya, seorang ahli ibadat orang cerita dulu kan. Kemudian dia punya hebat, dia ada karamat. Ada karamat kan dia berjalan awan payung dia. Tiba-tiba datang seorang zania, perempuan pelacur, perempuan berzina. Tiba-tiba perempuan tu rasa insaf, dia bertobat. Bila bertobat, dia dekati abid ahli ibadat ni agar dapat bimbingan nak minta nasihat. Abid ni nampak pelacur dihambat, di sana dia kata, apa motor saja. Dia kata macam tu je, awan tu pindah sap. Awan tu pergi payung pelacur tu dia yang bertobat. Akhirnya ahli ibadat tu masih dalam keadaan sesat. Ya, maksiatun awrasat zullan wan kisara khairun minata awrasat istikbara. Kata Ibnu Atta, maksiat tapi ujung dia membawa rasa hina diri dengan Tuhan. Mana dia rasa hina diri dia, dia bertobat, lebih baik orang tu daripada orang buat taat tapi rasa diri dia hebat. Ya. Pada dalam suluk dia ada baca 8 maksud dan Tuhan saya datang daripada lautan dosa. Tu. Kelam jahil dan taksir. Kena down dulu. Kalau dia tak downkan diri dia dalam sudut, jangan harap dia boleh pentik zikir dan dia termenung dalam kelambu. Ya, tu kena hinakan diri, lantaikan diri kita selantai-lantai baru Tuhan akan angkat. Man tawadda'a rafa'ahullah. Siapa tawaduk, angkat. Sebab Imam Tarekat Naqsyabandiyah Al-Qutubul Kabir Sayyidi Muhammad Bahauddin Qaddasal Sirrah, kamu pandang anjing, kamu rasa anjing lebih baik daripada engkau. Kalau tidak, dia kata jauh kau dengan Tuhan. Kita pandang anjing, kita rasa anjing lebih baik sebab anjing tak masuk neraka. Kalau kau tersebat neraka, maka kau dengan anjing lebih mulia daripada kau. Itu dahsyat kan ni. Satu hari seorang wali kan ni, seorang wali Allah Taala tegur dia dengan anjing kan. Dia berjalan, nampak si anjing kan, dia angkat jubah dia, langkah menjauh. Anjing dia sebelah tu, Tuhan jadikan anjing ajar dia. Aku punya taik sejemput bukan main kau elak. Dalam perut kau tu lagi banyak kotor, lebih teruk daripada taik aku. Melawang wali tu. Ya, melawang wali tu. Itu mana wali tu kan? Ya. Sebab wali pun mereka ada tersilap. Yang tak ada silap Nabi dan Rasul. Ni ada orang nak cari guru, guru dia tak ada silap. Tu orang gila, orang gila. Ya. Kalau ada guru tak ada silap, tolong tunjukkan saya nak belajar orang tu. Saya nak cium tapak kaki ni. Kalau ada guru, ada wali yang tak berdosa, kita nak cium jilat tapak kaki dia. Kalau ada lah. Sebab yang tak berdosa Nabi dan Rasul je. Kadang-kadang kita, guru ni pun ada silap. Ya, tersilap tu biasalah al-khata' wan nisyan sifatan lil insan. Tersilap, terlupa tu sifat bagi insan. Cuma para aulia dia tidak tetap dengan benda tu. Terkena tu biasa. Itu dipanggil dia ahli mahfuz, bawa maksum mahfuz macam sahabat. Sahabat pun terkena dosa. Ya, dia tak suci. Tapi dosa dia macam tak berdosa. Sebab apa? Dia cepat sedar, cepat tobat. Sebab tu kena jaga. Kadang-kadang awliya tersilap, kita cop dia sampai mati, padahal dia dah dekat dengan Tuhan dah. Dah bertaubat dah. Kita duk cop dia. Siapa jahat? Bila nak minta ampun dengan dia. Terjaga intan ni. Sebab jangan kita letakkan insan taraf tu. Ya, sebab para orang salih dia ada kesilapan, bukan tak ada. Tapi kesilapan dia tidak kekal, cepat dia basuh. Itu maksud dia. Itu dipanggil mahfuz. Teringkat bawah mahfuz. Maknanya seorang sahabat, ya, satu hari dia jumpa baginda SAW, dia kata, binasakah hamba ya Rasulullah, binasa hamba. Rasulullah kata, apa dosa yang kau buat? Ya, dia terpegang perempuan dan dia cium perempuan. Agar dia tak boleh tahan dengan perempuan tu cantik sangat, dia pegang, dia cium perempuan. Lepas tu dia sedar, ya Allah, dosa. Dia pun pergi menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah kata, kau dah semayam jemaah? Dah ya Rasulullah, dosa kau tak diampun. Jadi makna dia datang Rasulullah tu, makna apa tu? Dia kena cepat dia kembali balik. Mana benda tu bukan amalan biasa, dia tak boleh break. Sebab kaedah kita ingat, asyaddut taqwa asyaddus syahwah.
Lagi kuat seorang tu takwa, lagi kuat syahwat tuan uji dia. Ada seorang saleh, dia ahli ibadat tuan-tuan, hebat. Tiba-tiba dia diuji dengan tekanan nak berzina. Dia ternampak pelacur cantik, tak boleh tahan tuan-tuan, tak boleh tahan. Akhirnya dia pergi bayar duit siap. Bayar duit siap betul. Orang panggil nak on ni tuan. Pum, dia terperanjat. Itu keberkatan dia beramal. Ya, dia nak buat tu, dia tersentak Allah, dia kata. Lepas tu dia pun menyesal, dia pun cabut lagi. Cabut lagi. Bila nak cabut lagi kan, pelacur tu, Zania perempuan tu pegang dia, tuan duduk mana, siapa nama? Rupa dia tak pakai terkenalan, dia pakai gembat dia. Ya, dia tak kenal nama, bayar duit gembat atau pelacur kan. Jadi dia tanya, dia berkata aku nama sekian, duduk kampung sekian, pung, dia cabut. Jadi perempuan yang berzina ni, aku berzina hari-hari tak terasanya dosa aku. Orang ni baru sekali tak jadi rasa takut dengan Tuhan, Masya Allah. Terus dia ambil keputusan, dia taubat. Dia taubat, dia cari laki-laki tu. Akhir jumpa. Dia pun ketuk pintu, perempuan lelaki tu, orang saleh tu pun buka pintu, nampak dia jatuh pingsan, tu meninggal kan. Tu meninggal. Jadi oleh kerana niat dia baik tadi, akhir dia carikan pun dapat jumpa seorang yang ganti ke orang saleh. Didik dia, dapat anak 8 orang, dan anak dia tu dia nanti jadi Nabi kan. Cerita zaman Bani Israel. Tengok dalam kitab Jawahirul Marhum, ya, karangan Syekh Ali Kutan, Kelantan. Guru bagi Syekh Ahmad, ya, Mufti Negeri Sembilan dulu. Syekh Ahmad, bapa Syekh Ba'i kan Syekh Ahmad, ulama besar, wali besar. Dia berguru dengan Syekh Ali Kutan. Syekh Ali di Kelantan. Pondok dia besar kan. Ada kitab dia, ada kitab karangan dia tulis. Dia tulis kitab Jawahirul Marhum, permata yang dihamburkan. Dalam itu ada kisah ni. Cerita dan perempuan Zania, anak jadi Nabi dan hebat. Ya. Maknanya ingat satu pesanan Nabi, al-imran bil khawatim. Kiraan manusia dia kira di ujung. Sebab kita nak putus hukum orang. Tapi kita pula jangan ambil peluang tu. Sentiasa kena berjaga-jaga. Mana jangan kita putus asa bila terkena maksiat, cepat pantas tobat. Ya, dan jangan kita menghukum pula orang tu tetap dengan kemaksiat yang sedang dibuat, mungkin dia akan kembali kepada Ta'ala. Dan satu, tidak ada orang yang maksum melainkan Nabi darah Rasul saja. Walaupun dia wali zaman mana, walaupun dia lama, dia masih ada kesilapan. Cuma biasa dia mahfuz. Ya, dia bukan ahli insyan, bukan ahli maksiat. Kadang-kadang terkena. Lepas tu dia taubat balik. Ya, tu cara dia. Tu Syekh Rohimuddin, dia pernah satu cerita tuan-tuan. Seorang wali, ulama besar tuan. Ya, dia mentarbiyah murid. Tiba-tiba dia digoda oleh perempuan, sampai dia nak ke perempuan cantik ni, dia murtad. Tukar agama kan. Tukar agama. Anak murid dia sayang ke guru dia, dia pergi, dia follow guru dia kan. Dia cari guru dia, dia terik, akhirnya dapat terik. Masuk balik Islam guru dia. Masya-Allah. Dan dia kekal berguru dengan guru dia. Tu betul-betul guru murid yang siddiq dengan guru kan. Nampak guru terbabar, dia cari guru dia, dia tarik balik kan, dan dia setia dengan guru dia. Ini guru sikit, pum, dia tembak dengan pistol. Dengan M16 dia tak ada. Ini mungkin tak kerti beradab. Jangan cari guru yang tak ada dosa, yang tak jumpa sampai kiamat. Ya, tak ada yang tak jumpa. Yang tak berdosa Nabi dengan Rasul je. Ya, cuma jangan guru kita ahli maksiat dah lah. Hari-hari berjudi, hari minum arak tu. Terkena tu biasalah. Terkena pump sekali, pum, dia sedar balik. Ya, itu kaedah dia gitu. Dan berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki sifat tawaduk. Tawaduk dia akan terpadam dengan dan dia memadamkan sifat takabur. Dengan ubudiyah, kehambaan, inkisar, mana pecah hati kita dengan Tuhan. Ana indal munkasirati qulubuhum. Tu hadis Nabi. Aku di sisi orang yang inkisar, hati sentiasa rasa pecah hati dengan Tuhan. Ya, bergayut tempat lain, rasa hina dengan Tuhan. Kerana ia akan mendatangkan manfaat sekalipun kamu pada lahirnya adalah gagah perkasa. Kena tawaduk mengendalikan diri. Maka macam mana nak dapat tawaduk? Ini satu cara kan. Kita dah tahu tawaduk boleh menghapuskan takabur. Nak dapat macam mana? Dia kata at-tawaduk al-haqiqi makana nasyi'an min syuhudil azamatir rabb. Itu kaedah dia. Tawaduk yang sebenar apa? Dia terjadi daripada musyahadah. Dia syuhud akan azamah kebesaran Tuhan, pun dia dapat sifat tu. Kalau kalbi dia tak duduk makamil musyahadah, syuhud akan ru'yatul basirah, pandangan dalam dia kepada azamah Tuhan, dia tak akan jejak makam tawaduk selagi tak nampak. Ya, orang tu rasa dia hebat, tapi bila nampak orang lebih hebat, dia gulung. Kan? Kita anak 5 orang, kita keluar dengan orang rumah kita, siapa jadi tekong? Anak sulung lah.
Wah, dia pun jadi tekong kat rumah. Kan? Oh, di tengah arah dia sekil tonyol pula adik dia. Apa adik kat pintu dah balik berhati dia tak perasan tu. Bila dia perasan, oh terusnya automatik tu. Dia perasan je, dia pandang dia bapak dia jeling dia terus berubah terus tu. Dia pada nak tengking adik terusnya tu monyol. Faham ya? Sure dia pandang dia yang besar pun dia down. Sebab kalbi kita bila pandang kebesaran Tuhan pun dia akan tunduk. Dia nampak azamah Tuhan, dia rasa hina dia. Dia nampak kaya Tuhan, dia rasa fakir dia. Dia nampak kudrat Tuhan, dia rasa ajiz, lemah dia. Itu pandang kepada dia itu yang diusahakan dalam jalan tarekat. Daripada muhasabah dia pergi pada muraqabah, muraqabah pada musyahadah. Dia duduk makan musyahadah, selesai ini. Ma pamadamal abdu lam yushahid awsaf rabbi al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-la'ima khurujan kullian. Kata Ibn Ajibah dalam syarah hikam Iqazul Himam, selama mana hamba tidak duduk jejak makamil musyahadah yang disyaratkan dalam hadis sahih anta'budallaha ka'annaka tarah, maka tak mungkin dia boleh keluar daripada nafsu dia secara total. Mesti ada sangkut gitu. Sebab dia akan pandang syuhud kebesaran Tuhan habis. Sebab orang yang dibuka musyahadah, kalbi dia akan kuat rindu dengan Tuhan dan akan gerun dengan Tuhan. Dua itu akan ada. Ya, bila dua tu dah berkiblat kepada Tuhan, mana masa dia nak menghadap makhluk. Tak ada. Dia jadi rosak bila tak ada tu, dia menghadap makhluk. Bila menghadap makhluk apa jadi? Datanglah penyakit riya, ujub, sum'ah, takabur, ego. Oh, bertepik-tepik kan. 800 penyakit ulama kira. Ya, berapa banyak dia? Itu kata aku 10 ni ada tidak? Pergi cepat. Pergi check up kan. Ya, pergi check up doktor, Allah terperanjat dia. Ya, ada apa tuan-tuan? Paket semua siap. Dia cek itu beranjak balik teman-teman. Mana semua ada tuan, kencing manis ada, jantung ada, hati ada, kalbi mana ada. Dia cek boleh tahu. Begitulah tuan-tuan. Sebab Ibn Athaillah As-Sakandari kan, ulama besar sufi, dia ahli fiqh besar tuan. Satu hari dia pergi masuk kuliah Abul Abbas Al-Mursi, ulama besar. Apa makna apa? Dia ulama zahir, dia pergi check up. Dia pergi cek, maknanya duduk satu majlis saja seorang wali besar, ulama besar. Dia balik temenung tu dia bagiar tuan. Allah kata jauh ni aku dengan Tuhan tu lah. Dia semak kepada pakar rohani je dia, arifina billah, para arif billah. Kita pap dengan dia pun nampak oh jauhnya kita lagi. Tapi kalau kita tak jumpa dengan dia, habis. Ulama-ulama besar tuan selalu dia begitulah. Dalam hikam lama tu pada tuan. Satu wali besar, anak murid dia pun ulama besar. Tiap-tiap Jumaat dia ziarah guru dia. Maka apa pesan guru dia? Daripada Jumaat ke Jumaat, seminggu sekali engkau ziarah aku. Kalau ada satu saat hati engkau lupa Tuhan, ziarah engkau tak ada makna. Satu saat tuan-tuan, gitu bukan satu saat. Ya. Faedah kau ziarah aku mesti kalbi engkau sentiasa dengan Tuhan gitu. Itu maksudnya. Ya, tu hebat, nak tunjukkan hebat orang dulu tuan. Atau hebat-hebat begitulah maksudnya. Habis. Kemudian pintalah kepada Tuhanmu siang dan malam agar dikurniakan maqamut tawadhu al-haqiqi. Wallah.